Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pukul 5. Kita berjumpa lagi dalam siri FB Live Bicara Harta dan Pusaka. Minggu ni siri ke-8. Tajuk yang kita pilih minggu ni adalah perancangan harta untuk pasangan yang hanya ada anak perempuan. So daripada kita tengok trend daripada 2 minggu lepas di mana kita share pasal pengiraan faraid, kita tengok banyak minat ataupun permintaan daripada penonton dan juga pembaca untuk kita teruskan. So minggu ni kita ubah sikit kita punya structure perkongsian. Kita pilih satu tajuk, lepas tu kita akan ulas lebih detail. So minggu ni kita pilih adalah untuk pasangan yang ada anak perempuan sahaja. So saya akan ceritakan, saya akan kirakan dia punya pembahagian faraid dia dulu. Lepas tu saya akan share apa dia cabaran dia, apa dia langkah-langkah yang mungkin pasangan yang ada anak perempuan sahaja ni perlu pertimbangkan dalam merancang harta dan juga pusaka mereka. Okay? Alright. So saya dah sediakan tadi awal untuk contoh yang pertama ni, si mati seorang suami, waris ada isteri, ada ibu, ada ayah dan seorang anak perempuan. So jadi kita tengok dekat sini, untuk isteri akan dapat 1/8, untuk ibu akan dapat 1/6. Isteri dapat 1/8 sebab ada anak lah. Lepas tu ayah dia akan dapat asalnya 1/6, dan untuk anak perempuan seorang dia akan dapat separuh. Ni bahagian wajib. Semua ni dapat bahagian wajib. Anak perempuan dapat bahagian wajib, isteri dapat bahagian wajib, ibu dapat bahagian wajib, ayah akan dapat bahagian wajib dan baki kalau ada. So jadi kalau kita nak setarakan pembawah dia, saya guna 24 di sini. Ini akan jadi 12, ini akan jadi 4 untuk ayah, 4 untuk ibu, dan juga untuk isteri akan jadi 3. So kalau kita tambah ni, actually dia akan lebih daripada 12 campur ni jadi ada 23 sahaja. So yang ni, ayah ni automatik akan jadi 5/24 untuk ayah. Okay, jadi dalam kes ni tidak ada baki lah. Ini contoh yang pertama, di mana si mati adalah suami, ada isteri, ada ibu, ada ayah dan seorang anak perempuan. So kalau kita tengok, separuh daripada harta tu dapat dekat anak perempuan. So ini contoh yang pertama. Saya ambil contoh yang kedua. Kalau anak itu ada lebih daripada seorang, so kita ambil 2 anak perempuan. So bahagian di sini akan bertukar. Daripada 1/2, 2 orang anak perempuan ini akan berkongsi 2/3. Bahagian lain ni akan jadi sama, cuma dia ada perubahan kepada bahagian-bahagian yang telah ada dekat isteri, ibu dan juga ayah. So kalau kita tengok, saya guna pembawah yang sama. 2 orang anak perempuan ini akan berkongsi 18 bahagian. Ayah akan dapat 4, ibu akan dapat 4 dan isteri akan dapat 3. Tapi bila kita campur semua sekali, dia akan jadi total 27. Jadi pecahannya akan jadi 18/27, 4/27, 4/27 untuk ibu dan 3/27 untuk isteri. So kita tengok ada perubahan dekat situ, tetapi warisnya masih sama. Okey. Cumanya kalau ayah ini tiada, bila meninggal hanya ada isteri, ada ibu dan juga anak perempuan, maka bahagian ayah tadi itu akan pergi kepada waris yang lain. Contohnya kalau ada datuk akan pergi kepada datuk, kalau datuk pun tak ada akan pergi kepada saudara kepada si mati. Kalau tak ada saudara kepada si mati, tengok ada tak anak saudara. Kalau tak ada juga kepada pakcik, kepada sepupu dan seterusnya. So yang tu bila tidak ada ayah, dekat sini tadi yang saya tulis, ayah ni adalah asobah, iaitu waris yang menghabiskan baki. So bila ayah tak ada,
dia akan tengok sama ada datuk atau tidak. Tak ada datuk kepada saudara lelaki dan seterusnya lah. So yang kita tengok kalau keadaan ataupun pembahagian waris itu menjadi bertambah ramai apabila tidak ada waris lelaki. Okey, ini untuk si mati yang hanya ada anak perempuan, ada ibu, ada ayah dan ada isteri. So sekarang ni saya nak tukar ni untuk tengok si mati itu seorang perempuan. Nak tengok macam mana pembahagian itu berbeza. Si mati isteri. So ini adalah suami. So kat sini pun jadi suami. So, kita nak tengok apa beza dekat pembahagian faraid. Kita buat satu anak perempuan dulu. Okey. Jadi dekat sini suami bila kematian isteri dia ada anak, dia akan dapat 1/4. Tengok kalau kita perasan, kalau tuan-tuan perasan, lelaki itu bahagian faraid itu dia akan dapat sekali ganda bahagian perempuan. Tadi tengok isteri dia dapat asalnya 1/8. Lelaki suami pasangan dapat 1/4. Jadi kalau tak ada anak, kalau katalah tak ada anak perempuan tak ada langsung, bahagian suami ni akan jadi 1/2. Sama juga dengan isteri tadi. Kalau kematian dia tak ada anak tadi, dia akan jadi bahagian isteri itu 1/4. Asal 1/8. So ibu akan dapat sama juga 1/6. Ayah akan dapat 1/6 bahagian asas. Anak perempuan akan dapat 1/2. So kalau kita tengok kat sini, pembawah yang paling hampir, paling rendah adalah 12. So saya akan letak 12, 12, 12 dan juga 12. So bahagian anak perempuan akan jadi 6/12. Ini akan jadi 2/12, 2/12 dan juga 3/12. So 6, 13 lebih. So jadi pembawahnya ni instead of 2/12 dia akan jadi 3/13, 2/13, 2/13, 6/13. Boleh tuan-tuan? Okey, ini untuk seorang anak perempuan. So kalau kita letak 2 orang anak perempuan, dekat sini juga akan bertukar. Tadi kalau tuan-tuan ingat, saya letak 2/3. So bila kat sini bertukar, bahagian sini juga sebenarnya kan bertukarlah. So 3, 2, 2 dan dekat sini adalah 8. So kalau kita campur semua ni, dia instead of 12 dia jadi 15. So pembawah dia 15. Maksudnya 3/15 untuk suami, 2/15 untuk ibu, 2/15 untuk ayah dan 8/15 untuk 2 orang anak perempuan. Maksudnya setiap anak perempuan tu dapat 4 lah. Okey. Sama juga tadi saya kongsi bila yang meninggal itu suami, dia ada ayah sebagai waris asobah. Dekat sini pun sama, ayah dia akan jadi waris asobah. Bukan suami, walaupun suami ni lelaki, tapi suami ni pasangan yang ada bahagian wajib. So sama juga, kalau ayah ni tiada, proses yang sama kita perlu ulang, iaitu tengok sama ada datuk ada ataupun tidak. Kalau tak ada datuk, pergi kepada sama ada adik-beradik ataupun tidak, ada anak saudara ataupun tidak, ada pakcik ataupun tidak, ada sepupu ataupun tidak. Kalau tidak ada langsung waris lelaki dalam keluarga ni, maksudnya bahagian akhir selepas diberi bahagian wajib, iaitu bahagian suami, kalau kematian isteri lah bahagian suami, bahagian ibu dan bahagian anak. Selepas ditolak bahagian mereka, baki tersebut akan pergi kepada Baitul Mal. Sama juga kalau yang meninggal itu seorang suami, bahagian akhir tersebut akan pergi kepada Baitul Mal selepas diberi bahagian wajib kepada anak-anak perempuan tadi, ibu dia dan juga pasangan. Okey. Jadi kalau kita tengok kepada contoh yang saya bagi tadi, kita nampak
di mana untuk orang yang ada anak perempuan sahaja, ada kemungkinan pembagian harta dia tu menjadi sedikit rumit. Bukanlah kata dia tak nak bagi kepada sepupu ataupun tak nak bagi kepada anak saudara, tapi nak tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan bahawa dia tidak menjadi orang kata seperti mana keluarga yang ada anak lelaki dan anak perempuan, di mana harta tersebut atau pusaka si mati tak akan keluar daripada keluarga kecil mereka. Okey, jadi cabaran dia apa? Cabaran dia pertama, macam tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak, adalah waris tersebut berkemungkinan boleh menjadi ramai. Daripada 5 asas mungkin akan jadi ramai lah, bergantung tengok berapa pula adik-beradik dia ada contohnya, berapa ramai pula bapa saudara yang ada contohnya. Kalau tak ada datuk, tak ada saudara lelaki, anak saudara tak ada, so dia akan menyebabkan waris itu lebih daripada keluarga asal kecil pasangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin timbul masalah dari segi waris jauh. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok, kalau dulu-dulu kan mungkin duduk sekampung, kita kenal dengan adik-beradik kita, kenal dengan anak saudara ayah kita, kenal dengan pak saudara kita. Jadi hubungan itu mesra dan rapat. Dia orang duduk pun dekat-dekat. Saya ingat masa saya kecil-kecil, duduk kat kampung, sebelah rumah Pak Long, jauh sikit rumah Mak Teh, macam tu. Tapi sekarang hubungan keluarga dah jadi biasa, tak rapat. Bayangkan kalau lepas kematian nak kena cari bapa saudara, nak kena cari sepupu, sebab tanpa kerjasama dia orang tak boleh selesaikan masalah tuntutan pusaka keluarga kita. Jadi nampak tak dia punya kerumitan yang mungkin berlaku. Kadang-kadang bukan dia tak nak bagi kerjasama, tapi mungkin dia duduk, mana tahu duduk dekat London lah, duduk dekat Australia lah, tapi proses penuntutan pusaka tersebut memerlukan kerjasama dia orang, jadi susah. Okey, yang ketiga mungkin juga melibatkan Baitul Mal. Tadi saya sentuh, kalau tak ada langsung waris lelaki dalam keluarga tersebut, maka bahagian akhirnya akan pergi kepada Baitul Mal. Baitul Mal ni kenapa dia terbabit? Sebab Baitul Mal akan menjadi orang kata waris yang memegang bagi pihak ummah, bagi pihak masyarakat Islam seluruhnya. So dia akan ambil gunakan untuk maslahah umat Islam lah. Sebab kita kena sedar, harta yang kita ada sebenarnya pada hakikat sebenarnya bukan milik kita, milik Allah. So kita menjadi pentadbir ataupun pemegang amanah saja. Bila tidak ada waris lain, maka harta itu selayaknya dikembalikan kepada pemilik yang berhak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, cabaran yang ketiga. Cabaran yang keempat, macam mana pula kalau ada waris tu masa ibu ataupun ayah dia meninggal, ataupun kedua-dua meninggal, mereka masih di bawah umur. Macam mana kita nak rancang? Sudah tentu anak-anak tu tak boleh nak keluarkan duit walaupun dia jadi penama. Contohnya, kalaulah anak tu jadi penama KWSP sebagai contoh, especially saya jumpa ramai golongan wanita, dia KWSP suami penama isteri, tapi KWSP isteri dia namakan anak. So anak, kalau kita namakan memang boleh, tak ada masalah. Akta KWSP membenarkan, cuma kita kena faham pindaan terbaru atau KWSP menyatakan sekiranya semasa kematian penama tersebut masih di bawah, maka penamaan tersebut adalah batal. Saya ulang lagi sekali, untuk KWSP sekiranya kita namakan anak kita masih di bawah umur, masa kita buat penamaan memang dibenarkan dan dibolehkan. Tetapi kalau semasa kita mati anak tersebut masih di bawah umur, pendaftaran penamaan tersebut batal secara automatik. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada penamaan. So berhati-hati. Okey, dia takkan dapat. Kalaupun dia dapat, sebenarnya dia tidak dapat akses kepada duit tersebut, kerana duit tersebut akan akhirnya, kalau tidak ada penamaan ini, akan pergi kepada proses undang-undang, dan seterusnya untuk bahagian anak itu akan pergi kepada pemegang amanah atau pentadbir, iaitu amanah raya, kalau tak ada buat sebarang perancangan harta. Okey, itu yang keempat. Okey, yang kelima adalah ramai orang dia tak buat wasi, dia tak lantik wasi.
wasi ni macam saya kata tadi, bila kita tak ada, kalau kita lantik wasi, dokumen undang-undang itu akan mengesahkan orang yang kita namakan sebagai wasi tersebut boleh bertindak bagi pihak kita. Macam dia punya analoginya, kita tak ada tapi orang tersebut boleh melakukan tindakan untuk tuntutan harta kita, tuntutan harta pusaka kita macam kita ada. Dia bertindak bagi pihak kita untuk selesaikan. Okey, lagi satu yang orang selalu terlupa, dia orang ingat bila saya isteri, bila suami saya tak ada, anak saya masih kecil, saya akan jadi pemegang amanah untuk harta anak. Tak semestinya. Tidak semestinya. Tertakluk pada mahkamah, dan selalunya mahkamah akan berikan kepada pemegang amanah, trustee, public trustee macam amanah raya. Sebab apa? Tujuannya untuk menjaga hak anak tersebut. Memanglah ibu akan jaga kata hak anak dia, tapi sebagai contoh, katalah duit KWSP bahagian anak tadi, kalau kita tengok seorang perempuan dia dapat 500,000. Kalau lah diberi kepada mak dia, mungkin mak dia jaga, tak orang kata, tetapi ada kemungkinan berlaku mak dia duit mak dia ada suami baru tersebut akan mendapat 1/4, sedangkan duit itu sebenarnya duit bahagian anak perempuan tadi. Sebab itulah penamaan tersebut, orang kata pentadbiran akan meletakkan hak untuk menjadi pemegang amanah tersebut kepada. Okey, so itu cabaran-cabaran. Sekadar siapa nak pergi tuntut, tahu atau tidak prosedurnya nak pergi ke mahkamah ataupun pejabat pusaka kecil, tapi lebih besar daripada itu, iaitu yang cabaran-cabaran yang saya sebut 5 tadi. Macam mana kalau kita sebut kita tu termasuk saya, sebab saya pun ada anak perempuan 3 orang. Macam mana kita nak rancang supaya pertama, urusan pusaka kita selesai selepas kematian. Kita tahu antara benda yang kita kena segerakan selepas kematian seorang Muslim adalah kebumikan dia, bayar hutang dia, dan selesaikan pusaka dia. Jadi macam mana kita nak pakai seorangan individu ataupun boleh jadi syarikat amanah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lantik seorang pemegang amanah harta untuk anak kita yang masih di bawah umur. Contohnya suami dia boleh lantik isteri dia sebagai pemegang amanah harta. Seorang isteri boleh lantik suami dia. Contoh begitulah. Yang kedua, kita kena buat khairat pusaka. Selalu kita dengar khairat kematian. So saya cadangkan yang kedua adalah buat khairat pusaka. So apa khairat pusaka? Khairat pusaka ni konsep dia sama macam khairat kematian. Cuma khairat kematian dia uruskan jenazah si mati. Khairat pusaka dia uruskan tuntutan pusaka si mati. Maksudnya tak perlulah waris nak, kalau isteri tak perlulah isteri nak pergi cari lawyer ataupun nak buat sendiri, nak kena pergi cari borang apa nak guna. Kat mana pejabat pusaka kecil, ramai saya jumpa tak tahu pun kat mana pejabat pusaka kecil. Proses-proses dia, borang apa nak guna, kos-kos. Walaupun tuntutan tu dekat pejabat pusaka kecil kita boleh buat sendiri, tapi dia tetap ada kos, cuma sikit dengan banyak. Jadi kalau kita dah sediakan, macam orang yang sediakan khairat kematian, bila dia meninggal, telefon orang masjid akan uruskan daripada orang kata mandikan jenazah sampailah urusan kapan, urusan korek kubur, bawa mayat ke tanah perkuburan, kebumikan dan talqin. Sampai bagi lagi mungkin setengah tu 500, setengah 1000 lagi bagi duit kepada waris sebagai khairat kematian. So sama konsep yang saya sebut ni, khairat pusaka ni sama. Bila berlaku kematian, waris akan maklumkan kepada syarikat amanah, lawyer akan datang, kumpulkan waris, buat khutbah pusaka. Seterusnya kita akan submit semua barang-barang yang diperlukan, proses undang dekat pejabat pusaka kecil ataupun di mahkamah.
waris hanya membantu tanpa perlu waris membayar sebarang kos. Kenapa waris tak bayar kos? Sebab si mati masa dia hidup, dia telah bayar, ataupun kalau dia belum habis bayar, takaful ataupun tabaruk telah membayar. Konsep dia sama tu, yang saya kata sama macam konsep khairat kematian. So, yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama tadi saya sebut lantik wasi dan lantik pemegang amanah. Yang kedua adalah kita enroll ataupun kita sertai khairat pusaka. Okey. Yang ketiga, kalau kita tengok tadi masa saya tunjuk pengiraan faraid itu, saya kata boleh jadi rumit kalau tak ada datuk, tak ada saudara lelaki, dia akan merebak jumlah waris kepada si mati. Jadi mungkin orang yang dalam keadaan begitu, yang hanya ada anak perempuan, dia kena fikir untuk merancang harta dia. Sebab kalau dah meninggal, tidak ada buat perancangan, harta itu adalah akan dibagikan mengikut persetujuan waris yang ada ataupun faraid, di mana faraid akan mendahului persetujuan ataupun muafakat. Tetapi kalau masa dihidup dia buat perancangan, iaitu dia buat hibah contohnya. Dia tengok, nanti rumah ada satu saja, kereta ada satu saja. Kalau dia tak ada, macam mana pula isteri dia susah nak berkongsi. Dalam geran ada nama abang ipar contohnya, ataupun datuk, ataupun bapa saudara, ataupun sepupu. Jadi seorang suami dia fikir, okeylah, rumah ni dia hibahkan, kereta sebiji dia hibahkan kepada isteri dia. Jadi bila kita buat hibah ini, harta yang dihibah itu setelah disahkan semasa proses tuntutan pusaka, harta tersebut tidak lagi tertakluk kepada faraid. Jadi boleh ke tak boleh kita buat begitu? Jawapannya boleh, sebab kita merancang masa kita masih hidup. Okey, yang tu yang pertama yang dia boleh rancang. So dia boleh contohnya hibahkan rumah, hibahkan tanah. Yang kedua, yang jarang orang di Malaysia, terutamanya orang Islam buat, adalah membuat amanah ataupun trust. So trust ni dia boleh buat bukan sahaja untuk manfaat selepas kematian, tetapi dia boleh juga manfaat untuk diri dia semasa dia masih hidup. Contoh dia macam ni. Sekarang kita tengok ramai, kita tengok kadang-kadang kalau kita pergi rumah Seri Kenangan, bukan saja orang bukan Islam duduk dekat sana. Orang Islam, orang tua-tua yang masih ada anak, masih ada keluarga pun duduk kat sana sebab tak ada siapa nak jaga. Jadi kalau tuan-tuan ada orang kata dana, boleh difikirkan untuk melakukan trust, di mana tuan-tuan letakkan sejumlah wang di amanah sebagai dana amanah, dan tuan-tuan boleh letakkan di dalam surat akuan amanah apakah dan bagaimanakah dana tersebut hendak digunakan. Contohnya, tuan-tuan boleh letak kata selagi mana saya hidup, bila saya dah berumur 65 tahun, setiap bulan bayar kepada saya RM5,000 untuk belanja. Boleh buat macam tu. Ataupun tuan-tuan boleh kata bayar kepada siapa yang jaga saya. Mungkin kita dah tua, kita dah nyanyuk, tapi kita dah buat surat ikatan amanah ini, maka kita tulis dekat surat ikatan amanah itu, bayar kepada siapa yang menjaga saya RM3,000. Jadi kalau ada anak yang jaga kita, anak itulah yang dapat. Secara tak langsung kita buat dana amanah begini menjadi orang kata pendorong ataupun pemberi semangat kepada anak untuk jaga. Macam setengah tu bukan tak ada anak, ramai anak, tapi semuanya menolak sebab alasan kerja, alasan sibuk dan sebagainya. Tapi mungkin kalau kita bagi sedikit orang kata token dari segi kewangan, mungkin ada anak yang kata tak apalah, saya berhenti jaga mak saya, jaga ayah saya, selain dapat pahala, saya pun dapat duit. So dia berhenti, hilang gaji, tapi digantikan dengan gaji bulanan menjaga ayah. So dapat pahala, dapat duit sekali. Kita boleh juga letakkan untuk bayarkan bil perubatan kita. Ataupun setengah orang, saya juga ada klien saya, dia memang masa dia sihat, dia tiap-tiap bulan dia bayar bil elektrik, bil air, surau. So dia boleh buat benda yang sama. Itu arahan-arahan yang dia boleh masukkan di dalam surat ikatan amanah.
Kemudian sekiranya ada baki, contohnya ada baki, selepas kematian masih ada duit, dia boleh juga bagi. Apakah arahan-arahan yang dia nak dilakukan kepada dana tersebut selepas dia meninggal? Mungkin dia nak sedekahkan sebahagian, nak bagikan sebahagian kepada anak ataupun siapa yang jaga dia tadi. So jadi perancangan tersebut sangat-sangat berkesan dan sangat-sangat menjaga kepentingan, bukan saja kepentingan si mati, tetapi menjaga kepentingan waris. Contoh kalau ada anak kecil, kita ingat bila kita meninggal anak kita semua dah besar. Tak semestinya. Ramai kita tengok orang kemalangan macam yang COVID hari tu pun dekat Johor tu, yang tabligh tu anak kecil-kecil lagi. So dia boleh, kalau dia buat dana amanah ini, dia boleh mengelak ataupun mengurangkan risiko salah guna dana. Dia boleh kata duit ini yang ada ni boleh digunakan untuk bayar kepada kos pendidikan anak-anak dia, kos perubatan anak-anak dia dan sebagainya. Okey, itu saranan saya yang ketiga. Dari mana nak dapat dana tersebut? Boleh daripada dana liquid kita, daripada cairan duit kita ada, ataupun sekarang kita boleh sediakan dana itu daripada sijil takaful. Sijil takaful kita, instead of kalau kita jumpa ejen takaful, dia kata buatlah hibah. Hibah tu salah satu penamaan. Dia ada dua lagi penamaan, iaitu penamaan secara wasi dan penamaan secara absolute assignment. So untuk buat dana amanah ini, dia kena pilih dan penamaan absolute assignment, di mana sijil takaful tersebut dia assign kepada syarikat amanah, dan syarikat amanah akan laksanakan mengikut arahan yang peserta ataupun pemilik sijil tersebut letakkan di dalam surat ikatan amanah dia. Tersasul pula. Okey, yang ketiga. Yang keempat, dia juga saya cadangkan buat wasiat 1/3. Sebab kalau kita tengok orang Melayu, asal buat wasiat bagi dekat anak, asal buat wasiat bagi dekat anak perempuan, asal buat wasiat bagi kat anak lelaki. Contohnya ada anak lelaki, anak perempuan, dia tahu dah kalau kita tengok anak lelaki akan dapat sekali ganda, so dia buat wasiat kata bagi sama rata. So dia ingat selesai masalah, tapi tak selesai. Sebab apa? Sebab anak itu mestilah bersetuju dengan wasiat itu selepas kematian. Saya ulang lagi sekali, sekiranya kita melakukan pembagian harta kepada waris waris kita secara wasiat tersebut hanya terpakai sekiranya waris yang menerima bersetuju selepas kematian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau anak lelaki itu, dia kena setuju lepas kematian, di dalam mahkamah kata dia setuju bagi sama rata dengan adik perempuan ataupun kakak dia. Jadi kalau dia tak setuju balik kepada farid. Bukan wasiat macam tu. Wasiat yang saya cadangkan ini adalah wasiat 1/3 yang dianjurkan oleh Islam untuk tujuan sedekah dan amal jariah. Kita dah aturkan siapa yang akan uruskan, siapa akan jadi wasi, siapa akan jadi pemegang amanah, siapa akan uruskan tuntutan pusaka kita. Kita dah jaga kebajikan isteri, kebajikan anak kita dengan buat hibah ataupun buat amanah dan sebagainya. Akhir sekali kita nak jaga kebajikan kita pula. Sebab kita tahu selepas seseorang itu meninggal, terputuslah segala amalnya kecuali beberapa perkara, kan? Salah satunya adalah harta yang dia sedekahkan. Jadi wasiat 1/3 ini membolehkan kita melakukan sedekah dan amal jariah selepas kita mati. So macam mana? So kita buat wasiat 1/3, kita bagi tak boleh melebihi 1/3 daripada harta pusaka kita. Kita buat begitu, kita bagikan kepada sekolah, kita bagikan kepada universiti, kita bagi kepada hospital, kita bagi kepada masjid yang orang selalu buat, bagi kepada tahfiz. So benda ini akan menjadi ibadah kepada kita. Yang ni juga akan ditolak keluar sebelum dikira harta yang berbaki untuk dilakukan faraid. Okey. So saya dah terangkan apa cabaran-cabaran yang ada untuk pasangan yang hanya ada anak perempuan. Saya juga bagi cadangan apa dia patut buat. Saya ulang balik cadangan itu secara ringkas. Pertama, lantik wasi, lantik pemegang amanah, buat khairat pusaka. Kalau ada keperluan, buat hibah, buat amanah untuk menjaga kepentingan waris dan juga diri sendiri masa tua yang sakit dan tak mampu menguruskan diri, dan juga selepas mati, dan juga buat wasiat untuk tujuan sedekah dan amal jariah. So kalau kita berjaya membuat
keempat-empat cadangan yang saya sebutkan tadi, insya-Allah harta tuan-tuan dan puan tidak akan menjadi sebahagian statistik. Orang kata yang harta yang tidak selesai, yang hampir 70 bilion di Malaysia pada hari ini. So waris dapat manfaat, tuan-tuan dapat manfaat, ummah masyarakat Islam keseluruhannya dapat manfaat juga. Jadi itu yang saya nak simpulkan adalah perancangan harta ni sebenarnya sangat penting untuk kita menjamin hak dan juga kepentingan diri, waris dan juga ummah itu terjaga. Okey, masa pun dah lebih 1 minit. Hari ni ngam-ngam saya atur cantik. So kalau tuan-tuan ada sebarang soalan nak tanya berkenaan dengan spesifik, tuan-tuan boleh PM kita insya-Allah akan jawab. Dan sekiranya ada cadangan pun boleh ajukan kepada kita. Saya ulang lagi sekali, kita ada FB page Pembahagian Harta Pusaka, kita ada FB page Bicara Pusakaku, kita ada blog Bicara Pusakaku, kita ada YouTube channel Bicara Harta Warisan yang kita akan kumpulkan termasuk siri video yang kita baru buat ni dekat sana, supaya tuan-tuan boleh mendapat ilmu dan juga berkongsi. So boleh kongsi dengan adik-beradik, boleh kongsi dengan kawan-kawan, supaya ilmu pengurusan harta ni sama-sama kita fahami, dan selepas kita faham, kita buat untuk diri kita. Okey, itu saja untuk minggu ni. Untuk minggu ni itu saja. InsyaAllah esok kita akan sambut Ramadan tahun 2020 ni. Walaupun Ramadan tahun ni mungkin berbeza, insya-Allah menjadi sejarah juga yang kita akan ingat sampai bila-bila. Kalau puasa esok, saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak, supaya insya-Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita insan yang lebih baik. Berjumpa lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.